Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersama saya Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang dalam Motivasi Pagi Radio IKIM. Terima kasih kepada penerbit kita Haji Ahmad Zainal Ismail, dan terima kasih para sahabat pendengar yang dikasih sekalian. Banyak saya dapat feedback di Facebook, di Instagram. Terima kasihlah pada sahabat-sahabat yang respon, dan saya sendiri personally mengharapkan sekiranya ada sebarang teguran, komen, bolehlah diberitahu untuk saya baiki dalam slot-slot yang akan datang. Ni nak teka-teki satu pagi ni. Siapakah nama sahabat Nabi yang disebut dalam Quran? Dalam Quran biasa kita dengar nama-nama Nabi-Nabi, soleh. Yang sahabat Nabi, ada seorang, the only companion, cakap bahasa Terengganu. So, seorang-seorang yang sahabat Nabi yang disebut dalam Al-Quran ialah, siapa dia? Zaid bin Harithah. Disebut dalam suratul Ahzab ayat 37. Falamma qada Zaidun, dalam surah Al-Ahzab itu panjanglah kisah Zaid. Siapa dia Zaid bin Harithah ini? Dia adalah seorang hamba yang dibeli oleh adik pada Khadijah bintu Khuwailid. Dia beli hamba, kemudian dia beri hadiah pada kakak dia. Siapa nama? Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Anak saudara pada Khadijah bintu Khuwailid, bukan adik, minta maaf, anak saudara. Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Jadi Hakim tu dia beli Zaid bin Harithah, dia hadiah pada makcik dia Khadijah bintu Khuwailid. Lalu setelah Khadijah radhiyallahu anha berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah pula hadiahkan Zaid bin Harithah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sayang Zaid ini, sayang sangat. Zaid ni baik, dan Zaid juga menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak jadi hamba lah, dia jadi macam anak-anak Rasulullah, macam anak angkat. Bahkan berlaku ayah Zaid bin Harithah, dia bukan orang Mekah, orang luar Mekah. Ayah dia dapat maklumat dari bahawa Zaid ni ada di Mekah. Lalu ayah dia datang ke Mekah. Harithah datang ke Mekah, jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia kata, wahai Muhammad, kamu ni orang Mekah ni orang baik, orang yang meraihkan jemaah haji. Jadi aku dapat tahu bahawa anak aku sekarang jadi hamba kamu. Boleh tak aku nak ambil balik anak aku? Kamu beritahu je berapa aku kena bayar. Yang penting aku nak balik anakku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakcik, gini, Pak, saya panggil Zaid, kita tanya Zaid sendiri. Zaid pilih. Kita suruh Zaid pilih. Kalau Zaid nak ikut pakcik, ambillah dia. Tak payah bayar pun, tak apa dah, dia anak pakcik. Kalau Zaid nak stay dengan saya, duduk dengan saya lah. Lalu dipanggil Zaid bin Harithah. Ayah dia seronok tengok anak. Wahai anak aku, marilah kita balik kampung. Ayah datang ni, ayah nak bayar, nak ambil kau balik. Kata Rasulullah, wahai Zaid, kamu boleh pilih. Kamu nak duduk bersama aku ataupun kamu nak balik bersama ayahmu. Lalu kata Zaid bin Harithah bighairi taraddud, tanpa sebarang taraddud, Zaid bin Harithah terus respon, bal ma'aka ya Rasulullah, ya Allah. Ketika itu juga Zaid jawab, aku nak duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia kata, Zaid, kau memilih ubudiyah daripada mak ayah kau sendiri. Saya kata, tak, aku tidak memilih ubudiyah, tapi aku ada sesuatu, aku nak stay bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan Rasulullah. Rasulullah lagilah bertambah sayang Zaid. Lalu ayah dia pun tenang lah, sebab Zaid pilih sendiri. Zaid kata, ni Muhammad ni orang baik macam ayah aku sendiri. Lalu ketika itu terlalu happynya Rasulullah, sehingga Rasulullah kata, lepas ni panggil Zaid bin Muhammad. Panggil Zaid bin Muhammad, tak payah panggil bin Harithah lah, kerana aku sangat sayang padanya. Dia ni anak aku, warisan wa mauruthan. Dia kalau aku mati, dia terima waris aku, pusaka aku. Kalau dia mati pun aku terima pusaka dia. Nak bagi tahunya sayangnya Nabi pada Zaid ini. Sehinggalah apabila turun ayat dalam surah Al-Ahzab, ud'uhum li'abaihim, turun ayat Quran yang perintah supaya panggil nama anak angkat bin ayah Hasan.
Lalu Nabi kata sekarang ni panggil balik Zaid bin Harithah. Tak boleh dah panggil Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang balik pada hukum asal. Dan ini juga pengajaran yang sangat penting. Siapa-siapa yang ada anak angkat, haram binkan anak angkat kepada bapa angkat. Dia kena bin ayah dia yang asal. Okey, Zaid membesar dan beberapa tahun selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik, dipilih oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul, dan Zaid orang pertama yang beriman di kalangan Al-Mawali. Al-Mawali ni maknanya golongan hamba lah. Sebelum Bilal, sebelum Ammar, ni Zaid orang yang awal, sebab dia duduk di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia digelar sebagai Hibbu Rasulillah. Hibbu ni maknanya yang sangat disayangi, mahbub, merah piar. Hibbu yang sangat dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Islam ditindas, diganggu di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula mencari tempat baru untuk dakwah. Lalu baginda pergi ke Taif. Dan ketika ke Taif, masyian, dalam keadaan berjalan kaki, Rasulullah SAW ajak Zaid bin Harithah lah yang menemani baginda, dan berlaku peristiwa di Taif. Apabila pembesar Taif tidak menerima dakwah Islam, bukan saja tak terima, dia panggil anak-anak muda nakal Taif, so pergi kejar, lempar batu, lempar kayu pada Nabi Muhammad. Ni suruh mak rempik Taif kejar Nabi Muhammad. Dilontar batu dan kayu. Ketika itu Zaid datang tahan Nabi dengan badannya sendiri. Biar akulah kena, jangan kena pada Rasulullah. Tu pun Rasulullah ada luka. Mereka pun balik, sehingga datang malaikat Jibril, datang offer, wahai Muhammad, nak tak kalau aku ambil bukit ni, aku hempat atas kepala penduduk Taif? Ya Allah, jahat dia orang. Tapi dah keadaan luka gitu pun Rasulullah kata tak payahlah malaikat Jibril, moga-moga keluar dari sulbi penduduk Taif ini orang yang beriman pada Allah. Ya Allah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berkali, okey juga malaikat, ambil lah empat atas kepala dia orang ni, teruk betul dia orang. Jadi Zaid, masa itu Zaid bin Harithah lah bersama Rasulullah, dan bila mereka balik ke Madinah balik, ada satu peristiwa menarik berlaku, peperangan Mu'tah. Dalam peperangan Mu'tah lewat dah ni pada tahun 8 Hijrah. Dalam peperangan Mu'tah ini, apabila tentera Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugaskan Zaid bin Harithah mengetuai tentera Islam, pegang bendera tentera Islam. 3,000 orang pergi ke Mu'tah. Mu'tah ni dia di sebelah timur Jordan, berperang dengan 100,000 orang tentera Rom. Tentera Islam 3,000, tentera Rom 100,000. Kemudian tentera Rom ada dibantu oleh golongan musyrikin ataupun Nasrani dari tanah Arab, tambah lagi 100,000. Maknanya tentera Islam 3,000 berhadapan dengan 200,000. Rasulullah pesan dah dari awal, Zaid pegang bendera Islam. Kalau Zaid gugur, bagi kat Ja'far pegang. Kalau Ja'far gugur, bagi kat Abdullah bin Rawahah pegang. Kalau Abdullah bin Rawahah gugur, maka wahai orang Islam, pilihlah seorang ketua kamu. Dan perkara itu ni mukjizat Rasulullah SAW. Berlaku sebenarnya apa yang berlaku Rasulullah sebut. Zaid gugur, bendera dipegang oleh Ja'far. Ja'far pegang tangan kanan, putus tangan kanan, pegang tangan kiri, putus tangan kiri, peluk dengan dada, ditikam tersungkur, bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah gugur syahid. Ketika itu Khalid ibn al-Walid mengetuai tentera perang Mu'tah. Panjang kisah perang Mu'tah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat berita bahawa insan yang dikasihinya Zaid bin Harithah telah gugur di medan Mu'tah, Rasulullah berlinangan air mata baginda. Rasulullah pergi ke rumah Zaid bin Thabit. Ketika itu anak-anak Zaid berlari datang peluk Rasulullah SAW. Rasulullah tengok anak-anak ini, Rasulullah menitiskan air mata.
Rasulullah tengok isteri Zaid bin Harithah ini, sehingga Rasulullah menangis nak beritahu pada anak-anak kecil bahawa Zaid bin Harithah telah pergi. Rasulullah sayang pada Zaid, nak beritahu pada anak-anak pula. Sehinggalah Sa'ad bin Ubadah tanya, "Ma hadha ya Rasulullah?" Bersedih katnya Rasulullah. Rasulullah kata, "Hadha bukaul habib ala habibihi." Ini tangisan seorang kekasih kepada kekasihnya radhiyallahu an Zaid bin Thabit, daripada susah, daripada kecil, memilih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan, ketika hidupnya dan ketika selepas matinya. Moga-moga kita juga dikurniakan istiqamah seperti Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dengar ikim sak modeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.